Assalamualaikum Nas. Masalah. Tak maaf ganggu tau. Hari tu Nas ada terjumpa dekat IG pasal ilmu munasabat. So Nas nak tanya lah, Just tahu tak pasal ilmu munasabat? Oh, yang ni ilmu munasabat ni adalah satu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab ataupun faktor-faktor tertib susunan bahagian Al-Quran. Contoh macam mengapa susunan surahnya begini dan mengapa susunan ayatnya begitu dan sebagainya. Contoh. Oh, faham. Boleh just bagi contoh tak? Oh, boleh. Sekejap. Cuba tengok. Kalau tengok dekat surah Al-Baqarah ni, ayat 1 hingga 20, Allah ceritakan dekat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20 ni tentang kebenaran dengan fungsi Al-Quran kepada orang mukmin. Jadi kalau kita tengok dalam kelompok ayat-ayat berikutnya pula dalam surah yang sama, Allah menceritakan pula tentang tiga kelompok yang berbeza, iaitu mukmin, kafir dengan orang munafik. Oh, faham. Korang berdua tengah borak pasal apa ni? Kami tengah bincang pasal ilmu munasabat. Tapi tertanya-tanya lah dari tadi, apa kepentingan kita belajar ilmu munasabat ni? Pentingnya kita belajar ilmu munasabat ni supaya kita dapat tahu apa sebab susunan-susunan daripada ayat-ayat Al-Quran. Contohlah surah Fatihah. Surah Fatihah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah Al-Imran. Jadi bila kita tahu apa sebab susunan surah-surah ni, maka kita dapat hargailah bahawa Al-Quran ni ialah mukjizat yang teragung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, macam tu. Assalamualaikum. Salam. Tengah buat apa ni? Tadi Nazim tanya pasal apa? Ilmu munasabat Al-Quran. So kita orang terangkanlah sikit dekat dia. Oh, ilmu tu macam pernah dengar. Ilmu tu dia lebih kurang macam ada kaitan atau surah dengan surah dalam Quran kan? Kan? Lebih kurang lah macam tu. Tapi ilmu munasabat ni dia ada je banyak jenis-jenis dia. Apa jadi dia? Kalau korang tahu dengan lebih lanjut, boleh swipe up. Okey, sebelum kita bergerak kepada jenis-jenis ilmu munasabat, kita terlebih dahulu kena mengetahui definisi ilmu munasabat mengikut pandangan tokoh. Okey, tokoh yang pertama, Al-Zarkashi. Beliau mengatakan munasabah adalah perkara yang masuk akal. Jika dihadapkan kepada akal itu akan menerimanya. Menurut definisi ini, Al-Zarkashi ini mengatakan bahawa ilmu munasabah ini adalah ilmu yang boleh diterima akal dan bersangkut paut dengan logik manusia. Al-Arabi. Munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna. Menurut definisi Al-Arabi tadi, ilmu munasabah ni adalah hubungan ataupun berkaitan antara ayat-ayat Al-Quran sehingga ianya seolah-olah membentuk satu makna dan wujudnya penulisan yang teratur. Al-Qattan, beliau menyebut munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antara surah dalam Al-Quran. Daripada definisi ini, kita dapat lihat bahawa ilmu munasabah ini adalah satu pandangan ataupun sisi berkaitan ataupun hubungan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat ataupun antara surah dalam Al-Quran. Al-Biqai, munasabah Al-Quran adalah ilmu yang diketahui darinya faktor-faktor penyebab tertib susunan bahagian-bahagian Al-Quran. Menurut definisi ini, ilmu munasabah ini adalah ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab ataupun faktor-faktor tertib susunan bahagian-bahagian dalam Al-Quran, seperti mengapa susunan surah begitu ataupun mengapa susunan ayat dia begitu juga. Quraish pula menjelaskan bahawa munasabah ini adalah persamaan yang terkandung dalam hal-hal tertentu dalam Al-Quran, sama ada surah atau ayat-ayat yang menghubungkan huraian antara satu sama lain. Daripada definisi ini kita dapat lihat bahawa ilmu munasabah ini adalah persamaan yang terdapat pada perkara-perkara tertentu dalam Al-Quran, sama ada surahnya ataupun ayat-ayatnya yang menghubungkan antara satu sama lain. Yunahar Ilyas, beliau mengatakan ilmu munasabah ini mencari kedekatan hubungan kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya atau selepasnya, termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surah dengan ayat yang berada pada awal surah.
berikutnya, atau antara satu surah dengan surah selepasnya atau sebelumnya. Daripada definisi ini kita dapat lihat menerangkan bahawa ilmu munasabat ini adalah ilmu yang mencari hubung kait antara satu ayat ataupun kelompok ayat dengan kelompok ayat yang berdekatan, sama ada dengan yang sebelumnya ataupun yang selepasnya. Kesimpulannya, berdasarkan definisi tadi, kita dapat lihat ilmu munasabat ni ditarifkan melalui cara pendekatan dan kaedah yang berbeza, namun tak jauh sangat beza je. So ada terdapat juga persamaan, iaitu ada 3: al-muqarabah, berdekatan, musyakalah, kemiripan atau hampir sama, dan al-iltibat, iaitu yang berkaitan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kecenderungan ulama terhadap ilmu munasabat. Kecenderungan yang pertama ialah kecenderungan menentang dengan keras pengajaran ilmu munasabat dengan alasan kerana bermain-main dengan kalam Allah. Sebaik-baik contoh penentangan hebat kepada kajian munasabat ini ialah Imam Asy-Syaukani. Beliau menghabiskan 2 muka lebih daripada helaian tafsirnya membahaskan tentang masalah ini. Ini berlaku apabila Imam Syaukani tidak menemui jalan penyelesaian apakah kewajarannya Allah memindahkan diskusi tentang Nabi Adam AS kepada diskusi yang lain, iaitu mengenai Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Jadi itulah sebab kenapa Imam Syaukani menentang ilmu munasabat ini. Baiklah, seterusnya kecenderungan yang kedua ialah mengambil jalan tengah. Contoh yang paling hampir ialah Sultan Ulama Izzuddin Abdul As-Salam. Beliau berpendapat munasabat memanglah ilmu yang baik, tetapi bukan dalam semua keadaan wujudnya munasabat. Katanya, antara bicara yang paling elok ialah yang saling bertautan antara satu sama lain. Ia boleh berlaku kalaulah pengucapan itu berkaitan dengan perkara yang sama di dalam situasi yang sama. Tetapi kalaulah berlaku pengucapan mengenai perkataan yang berlainan dan situasi yang berlainan, maka tidak semestinya berlaku munasabat. Sesiapa yang cuba berbuat demikian, ia sebenarnya menempuh masalah dengan mencari-cari munasabat dalam perkara yang tidak menggunakan munasabat. Memang sedia maklum, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam situasi yang berbeza, hukum-hukum yang berbeza, masa-masa yang berbeza dan sebab-sebab yang berlainan antara satu sama lain sepanjang lebih daripada 20 tahun. Mereka mungkin ayat-ayat tersebut saling bertautan antara satu sama lain. Amat mustahil kalam Tuhan untuk hambanya diikat oleh munasabat, sedangkan ucapannya berbeza dari segi sebab dan keadaan. Baiklah, seterusnya kecenderungan yang ketiga, iaitu wujudnya munasabat dalam apa keadaan sekalipun. Antara ulama yang ke depan dalam senarai kecenderungan ini ialah Imam Fakhr Ar-Razi, Imam Al-Biqai dan Imam Ibnu Az-Zubair. Imam Fakhr Ar-Razi sewaktu menafsirkan surah Al-Baqarah yang terkandung di dalamnya segala keajaiban susun atur ayat-ayat, dia berkata sesiapa yang memerhatikan susun bicara surah ini akan mengiktiraf bahawa Al-Quran bukan semata-mata mempunyai kelebihan lafaznya yang fasih dan maknanya yang mulia, tapi ia juga mempunyai keistimewaan dari segi susun bicaranya yang tercerna melalui tertib pengucapan dan susunan ayat-ayatnya. Boleh jadi inilah yang dikatakan Al-Quran istimewa pada uslubnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya bentuk-bentuk ilmu munasabat, iaitu Zahir al-Iltibat. Ia adalah hubungan satu kalimah dengan kalimah ataupun satu ayat dengan ayat di mana ia jelas dan ia saling bergantung. Bila mana dia, salah satu tidak ada, dia membawa makna yang berbeza lah, salah. Dan kadang-kadang ayat seterusnya tu dia membawa kepada penegasan ataupun penjelasan ataupun penekanan. Dan ia kita boleh lihat contohnya dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga ayat ke-5. Zahir al-Iltibat, ia adalah hubungan satu kalimah dengan kalimah, ayat dengan ayat, tapi dia berlawanan dengan Zahir al-Iltibat tadi, iaitu tidak kaitan jelas dan masing-masing mempunyai makna yang sempurna, di mana dia tidak saling bergantung lah. Zahir al-Iltibat ni dia perlu didalami dan dikaji untuk mengetahuinya. Dan bentuk iltibat ni ada 2, iaitu iltibat ma'tufah dengan iltibat ghairu ma'tufah. Iltibat ma'tufah, ia adalah antara bahagian yang bersambung dengan huruf ataf. Bahagian kedua boleh sebagai nazir perbandingan dan syarik pasangan dan al-madhadah perkataan lawan. Contohnya dalam surah
Al-Hadid ayat keempat, terdapat yang kata kerja masuk turun adalah pembandingan dari kata kerja keluar dan naik, sehingga kaitan antara kalimah ini menjadi serasi. Adapun Datuk Al-Manadah perkataan lawan dapat dilihat dalam ayat-ayat yang menyebut rahmat selepas azab atau menyebut janji demi ancaman, dan begitu juga sebaliknya. Dan munasabat ni terdapat dalam surah-surah seperti Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Maidah dan lain-lain juga. Irtibat wa irmatufa, iaitu bahagian yang tidak bersambung dengan huruf ataf. Kemudian untuk mencari munasabat tu, seorang tu dia perlu mencari qara'in maknawiyah, iaitu kita memahami makna dan kita mencari petunjuk daripadanya. Dan dia ada jenis-jenisnya, ada 4. Yang pertama at-tanzil, iaitu pembandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Contohnya surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat ke-5. Lepas tu ciri yang kedua adalah al-madhalah, iaitu mencari kata lawan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 tentang sikap orang-orang kafir. Dalam ayat tersebut ada juga yang bertentangan dengan sikap orang kafir, iaitu bersikap orang yang beriman. Ciri yang ketiga adalah al-istidrad, iaitu kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Lihat dari sisi istidrad, iaitu penjelasan lanjut. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-7 tentang kisah Adam dan Hawa, iaitu di mana dia digoda oleh syaitan dan terbuka auratnya. Maka di dalam ayat 26 dijelaskan fungsi pakaian itu, iaitu untuk menutup aurat, untuk perhiasan dan untuk menunjukkan ketakwaan. Dan yang keempat, yang terakhir at-takhallus, iaitu serupa dengan istidrad, iaitu gerak percakapan kembali ke perbualan lain tanpa dirasai, tanpa pembaca itu rasa. Kerana isi pembicaraan ni dia sangat dekat dengan yang pertama. Contoh dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-35, selepas menerangkan sifat-sifat cahaya nur dan perumpamaannya, maka selepasnya itu berbicara tentang zujajah, iaitu kaca, dan sifat-sifatnya juga. Lepas tu cakap lagi tentang cahaya dan minyak yang membuat dia terbakar. Kemudian berpindah pula kepada pokok, cakap tentang pokok sajarah. Kemudian tentang minyak zaitun. Lepas tu sifat cahaya nur yang berlipat ganda. Kemudian cakap tentang nikmat Allah yang berupa Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kalau korang nak tahu, jenis-jenis ilmu munasabat ni ada banyak. Tapi hari ini saya akan menceritakan tentang 5 jenis-jenis ilmu munasabat. Yang pertama ialah munasabat antara surah dengan surah sebelumnya. Contohnya macam surah Al-Fatihah, terdapat satu ungkapan yang berbunyi Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Allah berfirman, maafkannya, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mendustakan nikmatku. Baiklah, jenis-jenis ilmu munasabah yang kedua pula ialah munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat yang lain di sampingnya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20, Allah menceritakan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam kelompok ayat Al-Quran yang berikutnya pula, Allah menceritakan tentang 3 kelompok manusia beserta dengan ciri-ciri mereka yang berbeza, iaitu mukmin, kafir dan munafik. Baiklah, yang seterusnya ialah munasabah antara awal surah dengan akhir surah yang sama. Sebagai contoh dalam surah Al-Qasas, pada awal surah Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Namun atas pertolongan dan perintah Allah, Nabi Musa berjaya keluar daripada Mesir walaupun menghadapi pelbagai tekanan. Begitu juga pada akhir surah yang sama, iaitu surah Al-Qasas, Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi pelbagai tekanan daripada kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Jadi munasabat di sini terletak dari sisi kesamaan keadaan antara kedua-dua Nabi tersebut. Kemudian jenis-jenis munasabat yang keempat ialah munasabat antara bahagian ayat. Munasabat antara bahagian ayat ini selalunya merujuk pada pola munasabat yang berlawanan seperti Al-Ahzab dan Ar-Rahmah. Munasabat seperti ini boleh ditemukan di dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Maidah. Untuk jenis-jenis munasabat yang terakhir, iaitu yang kelima, munasabat antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya.
Jika diperhatikan, kebiasaannya pada pembukaan awal surah mesti terdapat munasabat yang berkaitan dengan akhir surah sebelumnya, meskipun sukar untuk dijumpai. Sebagai contoh, pada awal surah Al-Hadid bermula dengan bertasbih, iaitu setiap makhluk yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan ini bermunasabat dengan akhir surah sebelumnya, iaitu surah Al-Waqi'ah, di mana pada akhir surah tersebut Allah memerintahkan agar semua makhluk bertasbih kepada Muhammad. Ilmu munasabat Al-Quran teramatlah luas. Ilmu ini jelas membuktikan bahawa Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang teragung kerana susunannya yang amatlah teratur dan terlalu sistematik dan kompleks sehingga tiada satu karya pun yang dapat menyerupai Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 88 yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat apa yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka, iaitu jin dan manusia, saling membantu antara satu sama lain. Dan ayat ini membuktikan bahawa Allah telah menciptakan Al-Quran di mana ianya tidak mungkin untuk disamakan atau disamatarafkan oleh apapun, walaupun ianya telah wujud lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Maka beruntunglah dan bertambahlah keimanan bagi sesiapa yang telah mempelajari ilmu munasabat Al-Quran, insya-Allah.